sangat membantu. Sangat membantu. Yang penting nak mengeluarkan daripada garis kemiskinan. Dari garis kemiskinan. Sebab apa kalau ikut saya sendirilah. Yalah. Saya dah generasi kedua. Betul. Orang tua saya dulu adalah di kampung saya Kelang. Kampung saya di Kelang sana dan dipindah sini masa tu dalam keadaan memang susah lah. Kita susah jalan pun jalan bukan tar. Sangat susah masa tu. Masa saya darjah 1 pun sangat susah kehidupan masa itu. Tapi kecekalan lah. Kecekalan bapa kita daripada kemiskinan di kampung, baik di sini dia kata. Kita dah dapat tanah. Walaupun bayaran kembali dia sehingga 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Jadi akhirnya untuk anak dan generasi kita. Jadi nikmatnya sekarang orang yang sekarang lah. Dapat rasa lah. Dapat rasa lah sekarang ni. Assalamualaikum guys, apa kabar korang semuanya? Semoga korang dalam keadaan sehat ya guys ya. Nah guys, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Caca udah selesai untuk perobatan ataupun terapi Bell's palsy Caca gitu ya kan. Dan alhamdulillah sekali semuanya sudah kembali normal 100%. Dan Caca juga mengucapkan terima kasih ya kepada korang semuanya yang sudah mendoakan Caca dan juga mensupport Caca. Caca merasa bahagia dan Caca merasa bangga punya korang semua yang betul-betul baik dan mensupport Caca lah, intinya kayak gitu dari segi apapun. Jadi untuk untuk nge-refresh pikiran Caca ya selama perobatan, selama menghadapi Bell's palsy Caca gitu ya kan. Nah, jadi hari ini Caca mau jalan-jalan ya, jalan-jalan ke beberapa tempat yang ada di Malaysia dan juga mungkin Caca akan merasakan makanan ataupun masakan Malaysia, sebab waktu hari pertama Caca datang ke sini Caca itu tak bisa menikmati makanan guys. Oke, nah sekarang kau ikutin Caca ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Velda Suharto yang ada di Selangor. Jadi waktu itu ada salah satu kawan kita yang komen di kolom komentar Caca di video sebelumnya. Dia kasih tahu ke Caca bahwasanya di Malaysia itu ada namanya Kampung Suharto. Nah ini sekarang Caca udah sampai. Ya kita udah jalan-jalan dan tengok-tengok situasi dan kondisi perkampungan Suharto seperti apa. Karena ada sedikit sejarah kenapa dikasih nama Velda Suharto ataupun Kampung Suharto guys.
Jadi kita pusing-pusing sekejap aja karena di dalam itu tak ada apa-apa. Itu kayaknya hasil-hasil dari panen kelapa sawit, dan itu kayak tadi pupuk-pupuknya tadi kayaknya. Nah, inilah perkampungan-perkampungan. Apabila tahun 71 ke macam itulah. Masa tu apabila kita sebelum tu kita dipanggil sini Felda Sungai Dusun. Felda Sungai Dusun. Tapi apabila tahun 71 saya ingat gitulah. Masa tu saya darjah 1 ke darjah 2 lah. Saya ingat itu apabila Presiden Soeharto masa tu. Betul. Presiden Soeharto dia nak melawat kawasan yang dibangunkan oleh kerajaan, penempatan dengan kerajaan. Tapi dia nak kawasan yang berdekatan dengan Kuala Lumpur lah. Dari Kuala Lumpur. Lepas tu dia pun memilih dicadangkan melawat kawasan sini. Bila tu dia pun sukalah tengok di sini. Sebab apa di sini pun ada sahabat-sahabat Allahyarham tu di sini pun ada juga masa tu. Mana masa dulu kan orang imigran kan datang semua daripada Indonesia. Ada di sini. Dia pun dapat jumpa kawan dia. Kawan dia pun dah meninggal semua dah lama sangat lah. Lepas tu bila ada lawatan dia ke sini, lepas tu dia pun sebulat suara setujulah penduduk sini supaya kawasan sini kita namakan dia Felda Kampung Soeharto. Atas sempena lawatan dia. Atas sempena lawatan dia, perasmian dia di sinilah. Lepas tu masa tu dia pun merasmikan masjid kita apa semua dia datang sini. Jadi alhamdulillah lah. Masa tu kita pertukaran nama lah daripada Felda Sungai Dusun kepada Felda Soeharto. Dia Soeharto. Jadi maknanya sempena lawatan dia lah. Nak membawa balik benda ni kita panggil Soeharto. Di samping tu kat sini kita ada masa tu penduduk asal sini ada 653 penduduk. Penduduk asal sebelum Felda atau Felda ya. Kemasukan asalnya 653 dan mana penduduk ni diletakkan sini secara berperingkat lah. Dari mana mereka tu? Mereka daripada sekitar Malaysia lah, mana-mana. Mana-mana aja. Mana-mana aja permohonan tu. Ada 653 secara peringkat. Sini kita ada berapa peringkat? Ada 6 peringkat. Peringkat pertama dia ada 119 orang, peringkat kedua dia ada 200 orang lebih. Sehingga mencukupkan sehingga ke peringkat 6. Maknanya 6 peringkat lah, 6 kali lah. 6 kali penduduk tu datang sini. Merata-rata lah. Sini pun sekarang ni dah masuk dalam generasi yang ketiga ke, ada yang dah keempat pun ada. Zamannya gitu. Zaman tu lah. Masa tu dibantu sepenuhnya oleh Felda lah. Betul. Pada peringkat awal. Pada peringkat awal. Masa tu Felda pun menerima bantuan daripada Bank Dunia masa tu. Yang saya tahulah. Dari Bank Dunia. Ya alhamdulillah lah. Kita pun sini pun dah maknanya kos pembangunan dikenakan sedikit lah kepada penduduknya lah. Kos pembangunan. Tapi tanah adalah percuma. Itu yang bagus. Tanah percuma, setiap seorang memiliki kita panggil berapa hektar kalau 10 hektar tu 3.8 lah lebih kurang. 3.8 hektar untuk ladang dan 0.8 hektar untuk tapak rumah. Kita bincang tadi pun lebih kurang begitu lah. Begitulah. Itu jadi, yang jadi kalau peringkat awal kedatangan penduduk tu, apakah Felda ada bagi bantuan tentang kos hidup, sara hidup ketika tu ataupun hanya bantuan minimal saja? Jadi yang lain tu masa tu kita dibagi upah kerja. Asyik. Dibagi upah kerja tapi kerja di kebun sendiri. Di kawasan sendiri. Masa tu belum ada diukur tanah tu untuk dibagi-bagikan. Masa tu kita pun ada seperti kedai untuk ambil barang makan. So maksudnya is style orang putih dulu buat projek-projek ni. Kalau di
lombong-lombong kan. Ah, Biasanya dia buat kat kedai dia. di kedai dia semua ada semua. Jadi itu pun saya ingat berjaya lah Felda. Berjaya. Felda mengurangi kemiskinan. Yang penting itu kita kurangkan kemiskinan. Tapi kalau kita lihat dari keadaan seperti generasi tu, bisa untuk pesat pertumbuhan ni dari segi ekonomi. Ekonomi sini. Sini dalam keadaan ini sawit, ekonomi sini, pendapatan orang sini lah kita kata senang kan. Pendapatan orang sini, satu orang boleh mencapai sehingga kalau ringgit boleh kurang dalam 3,000 sebulan. Tak bulan. Itu pun bergantung kepada hasilnya lah. Hasilnya kemudian dia ada potongan-potongan lain lah. Tapi secara kasar lebih kurang dalam 3,000 ringgit lah sebulan. Sebab sebelum tu dah banyak mengeluarkan. Masa tu dia dipanggil hutang. Hutang pada Felda. Tapi sekarang ni zaman dah berubah. Apabila zaman dah sudah berubah, kita pun banyak pekerja pun bukan dibuat sendirilah. Pekerja banyak warga asing. Diupah. Itu ada kena potongan tu. Tapi kalau siapa yang suka buat sendiri, tak adalah potongan tu. Betul. Jadi kita memerlukan tenaga orang, kita kena bayar kan. Tapi ialah pembangunan di sini alhamdulillah lah. Tapi kalau saya berarti kalau saya tanya ya, pada pandangan ya, cara kerajaan membuat hal-hal begini ni, apa betul-betul memberi faedah kepada rakyat atau apa ni lebih kurang je atau macam sangat membantu. Sangat membantu. Yang penting nak mengeluarkan daripada garis kemiskinan. Dari garis kemiskinan. Sebab apa kalau ikut saya sendirilah. Saya dah generasi kedua. Betul. Orang tua saya dulu ada di kampung saya Kelang. Kampung saya di Kelang sana. Dan dipindah sini masa tu dalam keadaan memang susah lah. Kita susah jalan pun jalan bukan tak. Sangat susah masa tu. Masa saya darjah 1 pun sangat susah kehidupan masa tu. Tapi kecekalan lah. Kecekalan bapa kita daripada kemiskinan di kampung. Baik di sini dia kata. Kita dah dapat tanah. Walaupun bayaran kembali dia sehingga 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Jadi akhirnya untuk anak dan generasi kita. Jadi nikmatnya sekarang orang yang sekarang lah. Dapat rasa lah. Dapat rasa lah sekarang ni. Dengan perubahan-perubahan yang kita nampak sekarang ni. Jadi kalau dulu lah ya, secara kasar saya tanya. Orang yang nak memohon projek-projek seperti ini, apa syarat-syarat dia ketika tu lah? Ketika itu memang masa tu di kampung-kampung kerajaan melalui wakilnya mencari orang. Mari menyertai Felda, mari masuk dengan Felda, mana join sekarang dengan Felda lah. Join dengan Felda, mana menyertai, kita akan dijanjikan kita akan dapat tanah, kita akan dapat rumah, kita kena bayar kadar minimal lah. Betul. Jadi masa tu itu pun orang tak berapa. Yalah, masa tu kita orang Melayu ni nak pindah dari kampung. Susah. Dia suka buat rumah. Sini rumah, sana rumah Pak Long, sana rumah adiknya, sana rumah tu. Nak keluarkan dari kaum keluarga tu susah. Maknanya peneroka yang datang sini lah peneroka yang cekal lah. Maksudnya kalau apa ni kata orang tu, kata agama apa? Orang yang berjaya ni orang berhijrah. Berhijrah betul. Jadi yalah lupa nama saya Hanif ya. Hanif nama saya. Saya memang dibesarkan di sini, saya pindah sini masa tu umur saya 4 tahun. Tak tahu apa lagi tu 4 tahun. Iyalah. Tapi keadaan sangat berubah, dah berapa tahun dah tu. Saya pun umur dah 62. Iyalah, dapat merasai keadaan sebelum, keadaan selepas. Di era Soeharto, hubungan antara Malaysia dan Indonesia sangat erat dari semua sudut. Dengan berakhirnya konfrontasi pada tahun 1966, usaha mempereratkan hubungan bagi kedua negara ini telah ditingkatkan. Salah satunya adalah mewujudkan sistem ejaan baru di kedua negara.
Malaysia memanggilnya ejaan Rumi bersama, dan di Indonesia dipanggil ejaan sempurna atau ejaan yang disempurnakan. Hasil dari persetujuan itu, banyak ejaan-ejaan di kedua negara distandardize atau disamakan seperti contohnya nih ya. Ejaan Jakarta telah bertukar ke Jakarta. Begitu juga dengan syaitan menjadi syaitan. Dan juga di Malaysia disebut ayer, A-Y-E-R, sekarang menjadi A-I-R. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1972, inilah diumumkan kesepakatan ini kepada publik atau kepada umum. Ini baru sebagian contoh aja ya guys ya.